أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Dan perempuan yang, iaitu Maryam, yang telah memelihara kehormatannya. Jadi Maryam ini orang yang sangat memelihara kehormatan dia. Dia tidak pernah dijumpai oleh mana-mana lelaki, melainkan Nabi Zakaria AS, bapa saudaranya, yang sentiasa menziarahinya. Maryam dia duduk dalam Masjid Baitul Maqdis dan dia hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, masa dia menghabiskan dengan beribadat kepada Allah. Fanafakhna fiha min ruhina, lalu kami tiupkan padanya daripada roh kami. Maksudnya kami tiupkan daripada roh kami, iaitu roh ciptaan kami. Jadi roh ni semuanya adalah ciptaan Allah. Sama saja, sama ada pada Adam AS dan pada Nabi-Nabi yang lain, Allah masukkan roh yang Allah Ta'ala ciptakan. Allah masukkan kepada Nabi-Nabi tersebut. Begitulah juga Allah Ta'ala tiupkan roh kepada Maryam AS. Di sini disebutkan, lalu kami tiupkan padanya daripada roh kami. Maka kalau kita silap terjemah, maka dia akan makna hulul. Makna ini yang kadang-kadang orang menyatakan bahawa Maryam itu, mana Allah Ta'ala menjelma pada diri Maryam, yang kita panggilkan hulul. Kalau kita salah terjemah, maka sebab tu mir ruhina kena terjemah daripada roh ciptaan kami. Roh ciptaan kami. Yang Allah Ta'ala memasukkan roh kepada tubuh Maryam tersebut. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami jadikan dia, Maryam itu, dan anaknya sebagai tanda bukti kebesaran bagi manusia semesta alam. Jadi Allah Ta'ala jadikan Maryam itu sendiri, maknanya satu orang perempuan yang mana tidak akan berlaku lagi di atas dunia. Maknanya tidak boleh dikiaskan satu orang dengan Maryam ini, tak boleh dikiaskan. Kerana Maryam ni ada satu orang perempuan yang khusus, yang Allah Ta'ala cipta dia, Allah Ta'ala pelihara dia. Allah pelihara dia, Allah Ta'ala ciptakan dia, yang mana berbeza dengan perempuan-perempuan yang lain. Cerita ini hanya nak menceritakan tentang bahawa Maryam ini satu orang yang kuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mentaati perintah Allah. Allah tiupkan roh padanya. Tiupkan roh iaitu makhluk yang Allah Ta'ala cipta, dan Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa AS yang tidak akan berlaku lagi sampai kepada hari kiamat, yang mana manusia itu dicipta dengan tanpa ada bapa. Banyak hari ni lahirkan tak ada bapa. Tak ada bapa bukan dengan sebab tak ada bapa, dengan sebab tak berkahwin. Dengan nisbah kita kata tak ada bapa tu dengan sebab tak berkahwin. Nabi Isa AS, Allah Ta'ala ciptakan dia dengan tidak ada bapa. Samalah seperti Adam AS, Allah Ta'ala ciptakan dia dengan tidak ada bapa dan tidak ada ibu. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Isa AS ni sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh alam. Tetapi apabila manusia ini dia melihat kepada suatu kepelikan, suatu perkara yang luar biasa, sehingga dia memuja-muja Nabi Isa AS, sehingga orang Kristian menganggapkan bahawa dialah Tuhan. Maknanya menyucikan dia sampai tahap menganggapkan dia sebagai Tuhan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan kudrat dia, kekuasaan Allah. Bahawa Allah Ta'ala benar-benar berkuasa untuk menciptakan makhluk dia, sama ada dengan beribu berbapa ataupun tanpa bapa, ataupun tanpa kedua-duanya sekali. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini agama kamu, iaitu Islam ini adalah agama yang satu. Semenjak daripada manusia yang pertama duduk di atas muka bumi, iaitu Nabi Adam AS, agamanya adalah agama Islam. Jadi agama yang Allah Ta'ala utuskan kepada manusia melalui para nabi, agama yang mereka bawa hanyalah agama yang satu saja. Wa ana rabbukum fa'budun. Khalasah daripada agama tersebut,
dan aku Tuhan pencipta dan pemelihara kamu, maka beribadatlah kamu hanya kepadaku. Fa'buduni, maka hendaklah kamu sembah aku, hendaklah kamu hanya beribadat kepada aku. Jadi maksud daripada agama tadi ialah supaya manusia hanya mengabdikan diri kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un, dan mereka memecah belahkan urusan agama mereka di antara mereka. Berarti manusia ni asal daripada agama yang satu, daripada Nabi Adam AS, tetapi manusia kemudian mereka berpecah belah. Padahal daripada satu tu, daripada agama Islam tu mereka berpecah belah agama. Ada yang membawa fahaman-fahaman mereka sendiri, akhirnya wujudlah dengan berbagai-bagai agama. Sedangkan manusia yang pertama diutuskan di atas dunia adalah Nabi Adam AS. Dia adalah agama Islam. Kullun ilaina raji'un. Setiap umat kepada kami mereka akan kembali untuk dibalas amalnya. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Maka siapa yang mengerjakan daripada amal-amal kebaikan, amal-amal yang saleh. Amal yang saleh ialah apabila amal itu ikhlas, yang keduanya mengikut syariat, ikut sunnah Nabi. Bila amalan itu ikhlas dan dia bertepatan dengan syariat, maka kita panggil amal itu amal yang saleh. Adapun amalan itu kalau sekiranya amal saleh tetapi tidak ada ikhlas, amal itu kita tengok bertepatan dengan sunnah tapi tidak ada keikhlasan, maka dia tak dipanggilkan amal saleh. Begitulah juga kalau sekiranya amalan tersebut dia buat dengan ikhlas tetapi amalan itu tidak mengikut sunnah, maka amalan dia tertolak, amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang, masya-Allah, tengok dia sembahyang, bagus dia sembahyang, tapi sembahyang sunat selepas daripada solat subuh. Lepas sembahyang subuh, dia pun sembahyang sunat. Dia kata, buat apa aku bazirkan masa, aku sembahyang sunat banyak-banyak, mudah-mudahan aku jadi dekat dengan Allah. Dia sembahyang, tapi dia sembahyang waktu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh syariat. Walaupun ikhlas, maka amalan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengerjakan amal soleh, wa huwa mu'minun, dan dia seorang yang beriman. Syaratnya amal soleh nak diterima, syaratnya mesti iman. Amal soleh banyak macam mana amal baik sekalipun, tetapi kalau dia tak beriman, ditolak. Maka orang mempersoalkan. Orang Hindu, mungkin orang Buddha, mereka mempersoalkan, kenapa kami kalau buat baik, kami bantu orang, kami tolong orang, kami jaga orang tua, kami tolong orang tua, kami tolong orang yang dalam keadaan kesusahan, kami tidak pernah menyusahkan orang, berbagai kebaikan kami buat, kenapa kami tak boleh masuk syurga? Kita kata sebab mereka tak beriman. Mana amal soleh kita nak diterima oleh Allah, syarat dia mesti beriman dengan Allah, barulah Allah Ta'ala terima. Fala kufran. Jadi siapa yang beramal soleh sedangkan dia beriman, fala kufran li sa'i, maka tidak ada pengingkaran bagi usahanya. Maka Allah tidak akan ingkar usaha. Segala usaha dia ni akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami baginya penulis amal perbuatannya, iaitu Allah Taala sentiasa ada malaikat yang mencatat segala amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Mana amalan dia tidak ada satu pun yang tidak akan tercatat. Maka di akhirat dia akan dapati. Tidak ada satu pun. Wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, yang besar, melainkan semuanya didapati, telah dicatatkan segala amalan dia. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Dan haram, iaitu tak mungkin atas penduduk suatu negeri yang kami telah membinasakannya, bahawa sesungguhnya mereka kembali kepada kami. Maksudnya apa? Mana haram dan satu kampung yang Allah Ta'ala telah binasakannya, mereka tidak akan kembali kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah. Kalau Allah hidupkan dia pun, dia tak akan bertaubat kepada Allah. Manusia ni, bila suatu ketetapan, bila tahap sampai Allah turunkan azab disebabkan derhakanya dia kepada Allah, orang ini kalau dibinasakan oleh Allah, kalau Allah bangkitkan semula pun dia tak akan beriman lagi.
Manusia ni bila sampai pada satu tahap kedegilan dia, sehabis-habis degil dia, maknanya kesudahan ialah kebinasaan daripada Allah. Mana orang ini Allah kata haramun, haram ke atas dia. Mana tak mungkin lagi berlaku, dia akan bertaubat kepada Allah, dia akan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan bahawa golongan yang Allah telah azab dia, Allah telah binasakan dia dengan azab, dia tak akan beriman. Kalaulah dibangkitkan semula. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha, dan haram ke atas penduduk suatu negeri yang kami telah membinasakannya, bahawa sesungguhnya mereka tidak akan kembali kepada kami, iaitu tidak kembali kepada kami dengan meninggalkan syirik. Mana mereka tidak akan meninggalkan syirik sekali-kali. Orang yang telah Allah Ta'ala binasakan mereka ini. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sampailah ketika dibukakan benting kabilah Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka daripada setiap tempat yang tinggi turun berjalan dengan cepat. Allah nak beritahu ini di antara tanda-tanda hari kiamat ni. Maknanya sehinggakan benteng Ya'juj dan Ma'juj ni dibukakan, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tu mereka akan turun daripada tempat yang tinggi begitu cepatnya. Mereka akan membuat kerosakan di atas muka bumi. Tidak ada satu air sungai pun, melainkan semuanya mereka akan minumnya, sehingga menjadi bumi itu kering disebabkan kerana Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya'juj dan Ma'juj ini datang dalam keadaan ketika itu Nabi Isa AS dalam keadaan dia memerintah dunia. Pada waktu itulah akan datangnya Ya'juj dan Ma'juj, dua kabilah yang sentiasa membuat kerosakan di atas muka bumi. Ini tanda alamat dekatnya hari kiamat. Waqtarabal wa'dul haqq, dan telah dekatlah janji hari kiamat yang benar. Makna bila datangnya Ya'juj dan Ma'juj, maka sebenarnya telah dekat sangat dengan hari kiamat. Fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Mereka betapa celakanya kami, sesungguhnya kami di dunia dalam keadaan kelalaian daripada hari kiamat ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Makna orang kafir ni, dia sampai melihat azab pun masih lagi dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berlakunya azab Allah Subhanahu Wa Taala, apabila berlakunya kiamat, maka Allah tidak akan menerima lagi taubat manusia pada ketika itu. Jadi apabila berlakunya hari kiamat, orang kafir akan terbelalak, mata-mata mereka terperanjat. Kenapa? Kerana selama ini disebut kepada mereka tetapi mereka ingkar. Apabila berlaku di depan mereka, maka barulah datangnya penyesalan dalam hati mereka. Mereka mengatakan bahawa kami ini dulu adalah orang-orang yang lalai, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Zalim kenapa? Kerana tak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kamu, wahai penduduk Mekah, dan berhala yang kamu sembah selain daripada Allah adalah bahan bakar neraka. Jadi Allah Ta'ala sebutkan bahan bakar neraka ini bukan berhala yang mereka sembah saja. Kamu yang sembah berhala itu juga Allah Ta'ala akan jadikan bahan bakar dia. Macam kita kata kayu api. Nak menyalakan kuat lagi, kita bubur kayu api lagi banyak lagi untuk kuatkan nyalaan api. Maka Allah Ta'ala jadikan nyalaan neraka itu, bahan bakarnya adalah daripada kalangan manusia itu sendiri. Antum laha waridun. Kamu padanya orang-orang yang masuk ke dalamnya. Mana pasti kamu akan orang yang datang ke dalam api neraka apabila kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebutkan wa ma ta'budun, kamu dan apa yang kamu sembah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala gunakan lafaz ma. Ma di sini maksudnya ialah benda yang tidak bernyawa. Apa yang kamu sembah di sini, ma di sini ialah yang tidak bernyawa, seperti berhala-berhala, kayu-kayu, batu-batu yang kamu sembah, ataupun jenis-jenis emas dan perak kamu buat berhala. Ini yang dikatakan ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Sebab apa bila turun ayat ni, orang kafir mereka rasa gembira. Oh, kata kalau kami
Dengan apa yang kami sembah semuanya akan jadi bahan api neraka. Kalau gitu Nabi Isa juga masuk neraka. Uzair juga masuk neraka. Kalau gitu malaikat juga masuk neraka. Sebab apa? Sebahagian kafir Quraisy mereka menyembah malaikat. Sebab orang Nasrani mereka menyembah Nabi Isa. Orang Yahudi mereka menyembah Uzair alaihissalam. Jadi kalau gitu, kalau mereka masuk neraka tak apalah. Kami pun masuk neraka dengan mereka. Mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayat ini Allah Taala tak sebut waman. Kalau man ni terjemah dan apa yang kamu sembah juga. Maknanya sama dengan man, sama dengan ma. Tapi man ini ialah golongan manusia. Kalau ma, benda yang tak bernyawa, ini disebut dengan lafaz ma. Jadi apa yang sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah akan adalah bahan bakar api neraka Jahannam. Jadi di sini disebut dengan lafaz ma, maksudnya berhala-berhala yang kamu sembah. Bukannya Nabi Isa, bukannya Uzair, kerana mereka tidak tahu menahu. Mereka disembah, mereka tak tahu apa pun. Kamu saja yang sembah dia. Syaitan yang membisikkan kepada kamu untuk menyembah dia. Sebenarnya kamu tak menyembah dia, tetapi yang kamu sembah ialah syaitan, itulah yang kamu sembah. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Dan kalau sekiranya mereka iaitu berhala itu Tuhan-Tuhan yang benar, maka tidak mereka memasukinya. Kalau berhala itu Tuhan, tak sepatutnya mereka masuk. Jadi mereka masuk itu disebabkan kerana dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia akan selamatkan kamu daripada neraka. Tapi kerana berhala itu juga, dia sendiri pun akan dihumbankan ke dalam, dia sendiri pun akan dijadikan bahan bakar api neraka. Maka Allah Ta'ala sebut, dan jikalau mereka itu berhala itu Tuhan, nescaya kamu tidak akan memasuki neraka tersebut. Wa kullun fiha khalidun, dan masing-masing iaitu penyembah dan yang disembah, mereka itu orang yang kekal di dalamnya, kekal dalam neraka Jahannam. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Bagi mereka iaitu penghuni neraka di dalamnya suara rintihan. Mana suara yang berbunyi, mana kesakitan disebabkan kerana dibakar dalam neraka tersebut. Wa hum fiha la yasma'un, dan mereka dalamnya tidak mereka mendengar. Maknanya tidak boleh mendengar rintihan mereka kerana suara terlalu banyak. Mana tak ada siapa pun yang boleh mendengar suara orang yang merintih tadi, dan dalam keadaan dia dibakar oleh api neraka Jahannam. Kerana setiap orang dalam api neraka tersebut masing-masing dalam keadaan merintih. Innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang yang telah lebih dahulu ditetapkan pada azali bagi mereka dari kami kebaikan, iaitu syurga, mereka itulah dijauhkan daripada api neraka. Allah Ta'ala sebutkan, innal ladina sabaqat lahum minal husna. Orang yang Allah Ta'ala telah tetapkan bahawa dia ni ahli syurga, di azali lagi Allah tetapkan bahawa dia adalah penghuni syurga, maka dia dijauhkan daripada api neraka. Nabi Isa yang mereka disembah oleh orang Kristian, Uzair yang disembah oleh orang Yahudi, ini Allah Ta'ala tetapkan bagi mereka itu kebaikan syurga, dan Allah Ta'ala tulis untuk mereka. Mereka ini akan dijauhkan daripada neraka. Allah datangkan ayat ini, tujuannya ialah untuk menolak perkataan orang musyrikin. Mereka bercakap dengan Nabi SAW, ya Muhammad, kalau gitu kami redha kalau sekiranya Isa, Uzair juga masuk neraka. Allah kata bahawa orang yang Allah telah tetapkan baginya masuk syurga, maka mereka ini dijauhkan daripada api neraka. La yasma'una hasisaha. Tidak mereka mendengar suara gelegak api neraka. Nak beritahu orang yang masuk syurga ni, suara gelegak api neraka pun mereka tak dengar. Sebab syurga ni tempat kesenangan. Gelegak neraka itu menggerunkan dan menakutkan. Kita duduk rumah hebat, rumah besar kita duduk, segala kesenangan ada kolam mandi, taman-taman, swimming pool, segala-galanya ada. Hebat rumahnya, segala peralatan yang begitu hebat dalam rumah. Tapi malam-malam tiba-tibanya pintu bergerak sendiri. Pada saat tentu, tiba-tiba tengah tidur kat dapur, bunyi bermacam-macam
Bermacam-macam bunyi ada. Bulu roma tak nak tidur tengah angkat saja. Sampai ke pagi nak lelapkan mata tak boleh. Sebab apa? Ada perkara yang menggerunkan dia. Sedangkan dia duduk di atas katil yang empuk, katil yang hebat. Segala dalam bilik dia segala dengan airconnya. Segala kesenangan ada. Tetapi disebabkan kerana bunyi yang menakutkan, menyebabkan dia tak bertidur lena. Allah nak beritahu orang yang masuk syurga Allah ini, suara gelegak api neraka dia takkan. Kita kalau dah dengar duduk dalam syurga penuh nikmat pun, menggerunkan kita. Menakutkan kita. Jadi menyebabkan dalam syurga yang penuh dengan makanan pun tak selera nak makan apabila dengar gelegak neraka tersebut. Macamlah kita bila dah duduk rumah, bermacam-macam bunyi, nak makan pun jadi seram nak makan. Makanan yang hidangkan bukan main sedap lagi. Tapi rasa kalau boleh nak pindah ke tempat lain. Wa hum fi ma ishtahat anfusuhum khalidun. Dan mereka berada dalam kenikmatan yang diinginkan oleh diri-diri mereka. Mereka orang-orang yang kekal. Dalam syurga mereka duduk kekal, dia takkan keluar. Dan apa yang mereka ingin pasti mereka akan dapat. Dalam syurga ni Allah beri bukan hanya mengikut apa yang Allah kenaki. Bahkan Allah beri apa yang kita inginkan. Inilah suatu kenikmatan. Kita kalau pergi rumah orang, pergi kenduri. Kita pergi kenduri. Kita rasa dah pergi kenduri tentulah makan sedap. Tapi rupa-rupanya dia hidangkan kambing. Dan ada darah tinggi, ada kolesterol. Tengok nak makan kambing pun takut nak makan. Boleh makan. Yang boleh makan, boleh makan. Ada setengah orang kalau dia tengok kambing, dia takut nak makan. Apatah lagi kalau dia hidangkan lembu. Jadi kadang-kadang apa yang dihidangkan kepada kita datang rumah tetamu. Tetapi tetamu hidangkan apa yang dia ingin hidangkan. Bukan mengikut apa yang kita ingin. Dalam syurga Allah Ta'ala beri apa yang Allah kendaki dan apa yang kita ingin, kedua-duanya Allah Ta'ala berikan kepada kita. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikah. Hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Tidak meresahkan mereka oleh kejutan hari kiamat yang paling besar dan menyambut mereka oleh para malaikat. Jadi kejutan yang berlaku hari kiamat, tiupan sangkakala yang kedua ketika manusia dibangkitkan daripada kubur, orang-orang yang derhaka dalam keadaan terkejut yang sangat besar. Siapakah yang mengejutkan kami daripada tidur kami? Siapa yang mengejutkan kami, bangkitkan kami daripada kubur kami? Hari ini adalah hari yang paling celaka bagi kami. Ketika itu orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang saleh ini, dia langsung tak rasa terkejut langsung. Allah jauhkan dari diri daripada rasa terkejut. Bahkan dia telah disambut oleh para malaikat. Bila malaikat sambut ni, mana tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dia akan dapat. Maka malaikat kata, inilah hari kamu yang kamu dahulu telah dijanjikan. Hari kiamat ini telah dijanjikan. Tetapi bagi orang yang saleh, dia disambut oleh para malaikat ketika mana apabila dia dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Jadi ini semua nikmat. Allah Ta'ala berikan nikmat kepada orang saleh. Allah Ta'ala ceritakan. Bukan saja nikmat dia dalam kubur dia. Bahkan nikmat dia ketika bangkit. Tidak seperti kebanyakan manusia dalam keadaan ketakutan dan kegerunan. Tetapi mereka bangkit dalam keadaan mereka disambut oleh para malaikat. Yauma natwi as-samaa'a qatayyi as-sijil lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Pada hari di mana kami gulung langit laksana gulungan lembaran kertas untuk tulisan-tulisan. Allah ceritakan hari kiamat ini apabila berlaku, maka kami gulung langit. Mana langit itu digulung seperti macam mana lembaran kertas. Hari ini bukan lembaran kertas macam kita ni. Orang dulu lembaran kertas dia panjang kan. Jadi kalau surat hantar kepada raja tu, lembaran dia panjang. Dia digulung ni. Sebab dia dibuat daripada kulit. Dia buat daripada kulit. Mana yang mereka akan gulungkan dia. Dia gulung-gulung-gulung-gulungkan, lepas tu dimasukkan dalam sarung dia. Seperti macam mana Rasulullah SAW hantar surat-surat kepada maharaja-maharaja di Rom, di Parsi. Rasulullah SAW kemudian digulungkan, dia dimasukkan dalam satu bekas. Dan mereka bila keluarkan, mereka buka gulungan tersebut. Lepas tu digulung balik. Kan? Digulung balik. Begitulah langit nanti akan
Langit akan digulungkan seperti macam mana lembaran-lembaran tulisan-tulisan ini digulungkan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idi. Seperti mana kami memulai awal penciptaan, kami akan mengembalikannya lagi. Wa'dan 'alaina, sebagai janji atas kami. Seperti mana mula-mula Allah Ta'ala jadikan manusia. Di hari kiamat ini, janji Allah. Allah akan mengembalikan manusia balik. Allah akan menjadikan manusia setelah mereka hancur, menjadi tulang belulang yang telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala di dalam kubur. Allah akan bangkitkan mereka, Allah akan jadikan mereka semula. Inilah janji Allah. Inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang, yaitu penunaikan, yaitu pelaksana janji yang telah kami buat. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Dan sesungguhnya telah kami tulis dalam kitab Zabur, kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Daud AS, sesudah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala tuliskan dalam kitab Zabur ini, annal arda, isi kandungannya, bahawa bumi, yarithuha ibadiyas salihun, akan mewarisi hamba-hambaku, orang-orang yang salih. Allah akan wariskan, jadikan pemerintah ke atas dunia ni daripada kalangan orang-orang yang salih. Ada juga ulama yang menafsirkan arda di sini bukan bumi dunia, tetapi akhirat sana. Akhirat sana yang akan mewarisi ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, hamba-hamba Allah yang salih, yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Semuanya dalam Al-Quran ini ada keterangan bagi kaum yang ahli ibadat. Jadi Al-Quran ini adalah sumber rujukan kepada ahli ibadat. Orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi orang yang taat, dia sentiasa menghayati ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran ini. Kerana dengan jalan Al-Quran adalah untuk dia menghampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidak kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Selepas daripada Allah Ta'ala sebutkan kisah Nabi-Nabi yang lain, selepas daripada Allah Ta'ala kisah-kisah para anbiya yang sebelum ni, kemudian Allah Ta'ala sebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak utuskan melainkan rahmat untuk sekalian alam. Rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan manusia daripada kejahilan. Manusia yang sembah-sembah berhala, manusia yang buat makanan, lepas tu dia sembah. Dan Umar radhiyallahu anhu kata, aku dulu masa zaman jahiliah, buah kurma tu aku buat patung. Aku buat patung, lepas tu kemudian aku sembah. Bila aku dalam perjalanan, aku lapar, aku makannya. Jadi nak menyatakan bahawa kejahilan manusia, apabila tidak ada sumber wahyu, manusia punya jahil dia terlalu teruk sangat kejahilan dia. Sehingga dia buat Tuhan, kemudian dia makan Tuhan dia. Orang-orang kafir ini, mereka menggunakan akal-akal mereka. Mereka hanya berdasarkan kepada sangkaan-sangkaan mereka. Maka datangnya Nabi SAW untuk membawa mereka, mengeluarkan mereka daripada kejahilan, pada kegelapan, bawa mereka kepada ilmu, bawa mereka kepada hidayah, bawa mereka kepada cahaya. Mereka yang terjerumus, yang mana jalan-jalan langkah mereka terjerumus ke dalam api neraka Jahannam. Nabi SAW menyelamatkan mereka daripada terjerumus ke dalam api neraka Jahannam untuk bawa mereka ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW adalah merupakan pembawa rahmat. Aus dan Khazraj yang berperang lebih daripada 120 tahun. Datangnya Nabi SAW, mereka berhenti daripada peperangan. Nabi SAW datang menjadikan mereka boleh berkasih sayang. Yang dulu mereka punya kebencian di antara satu sama lain, sehingga dalam soal masalah yang kecil pun mereka sanggup membunuh di antara satu sama lain. Inilah rahmat yang Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW. Habis kenapa diadakan peperangan? Apakah peperangan itu satu rahmat? Ya, peperangan itu satu rahmat bagi kita. Kerana orang kafir dia tak berhenti-henti memerangi Islam. Kebencian mereka kepada Islam sangat dahsyat. Sebab itu Nabi SAW sentiasa umat Islam diperangi. Maka Allah izinkan untuk berperang untuk menghentikan keganasan setengah pihak. Ada setengah pihak ni dia suka melakukan keganasan. Maka untuk menghentikan keganasan, maka Islam membenarkan untuk memerangi mereka supaya negara akan menjadi aman, hidup dalam keadaan damai, hidup dalam keadaan tentera. Jadi peperangan itu
Walaupun Nabi diutuskan dan Nabi pergi berperang dan dianjurkan kepada kita untuk berjihad dengan Allah, ianya juga adalah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kata kita hukum hudud, ni nak kena tangan orang, nak rejam orang, apakah itu satu rahmat? Walakum fil qisasi hayat. Allah Ta'ala sebutkan bagi kamu dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Bila orang yang bunuh orang akan membunuh dia, maka yang lain akan tenteram. Kerana orang yang sifat suka bunuh orang, maka dia akan menjadi berani untuk membunuh orang yang lain. Kalau dibiarkan, maka akan banyak lagi manusia yang dia akan bunuh. Maka apabila ada hukum qisas, bunuh balik untuk menjadikan keadaan masyarakat hidup dalam keadaan tentera. Hari ini bila orang mencuri, tak dikerat tangan, masuk, kalau yang lepas lah. Kalau yang kena tangkap, mungkin lepas 2 bulan keluar balik, curi lagi. Dia ada taktik yang baru pula dia buat. Jadi rompakan jenayah semakin berleluasa. Sebenarnya, hukum qisas itu, hukum hudud itu sendiri adalah merupakan suatu rahmat. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah rahmat. Ketika mana manusia, mereka berkabilah, mereka berpuak-puak, yang menyebabkan mereka tidak akan beri sebagian hak mereka kepada bangsa yang lain. Mereka tak akan bagi hak mereka kepada bangsa yang lain. Datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang muhajiri, mereka boleh memiliki tanah di Madinah. Bahkan mereka menjadi ketua di Madinah. Lepas kewafatan Rasulullah SAW, Abu Bakar yang menjadi khalifah. Sedangkan bumi itu adalah bumi ahli Madinah. Tapi mereka boleh membenarkan. Mereka bersifat lapang dada, membenarkan untuk Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Kalau kita yang memerintah kita ni bangsa yang lain, bukan orang Melayu, maka akan timbul berbagai-bagai, mana-mana negara pun, mereka akan timbulkan dengan berbagai-bagai persoalan. Bagaimana mereka boleh dilantik? Sebab kita punya perjuangan bangsa tu, sifat bangsa itu terlalu menebal. Menyebabkan kita cuba nak mempertahankan. Cuma orang Malaysia je hari ni, dia tak kisah. Orang bukan Islam lantik jadi pemimpin pun dia tak peduli. Maknanya dari segi agama dia pun tak fikir, dari segi bangsa dia pun tak kuat. Kalaulah di Pakistan ataupun negara-negara lain, mereka hendak bangsa mereka yang menjadi pemerintah itu. Pemimpin mereka mestilah daripada bangsa mereka. Jadi Nabi SAW adalah merupakan rahmat. Bukan saja menjadikan manusia berkasih sayang. Bahkan sifat sayang manusia juga kepada binatang. Jadi manusia juga bersifat lembut dengan binatang-binatang. Nabi SAW, satu kali Nabi SAW berjalan-jalan di kebun orang Ansar. Kemudian Nabi SAW telah mendengar suatu rintihan suara unta. Maka Nabi SAW pun mencari sehingga Nabi SAW masuk ke dalam kebun orang Ansar tadi. Nabi dapati ada seekor unta yang sedang merengek-rengek. Maka Nabi SAW telah usap kepada kepala unta tadi, kepada telinga unta tadi. Kemudian Nabi SAW, unta itu bercakap dengan Nabi SAW. Mula-mula dia merengek yang begitu kuat sekali. Apabila Nabi SAW usap, maka dia pun berhenti daripada merengek-rengek tadi. Dan dia memberitahu kepada Nabi SAW sesuatu. Kemudian Nabi SAW tanya, unta siapakah? Ini unta siapa? Nabi tanya. Maka satu orang Ansar, pemilik kebun tersebut kata, saya ya Rasulullah, ini unta saya. Maka Nabi SAW kata, unta itu telah mengadu kepada aku bahawa kamu tidak memberi minuman, makan yang cukup kepadanya, dan kamu membebankan dia dengan bebanan yang sangat berat. Inilah rahmat Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi SAW telah didatangi oleh satu kabilah, satu orang lelaki daripada satu kabilah. Dia kata, ya Rasulullah, seekor unta kami telah menjadi sangat liar. Maka Nabi SAW turut lelaki tersebut untuk pergi kepada kabilahnya. Bila sampai di kabilahnya, ada satu unta yang sangat liar. Nabi SAW nak berjalan pergi kepada unta tersebut. Kabilah tadi kata, ya Rasulullah, janganlah engkau pergi kerana dia sangat liar. Kami takut dia akan melakukan apa-apa terhadap kamu. Rasulullah SAW pergi kepada unta itu. Kemudian Rasulullah apabila pergi saja kepada unta tersebut telah turun sujud kepada Nabi SAW. Nabi mengusapkan unta tersebut.
Sehingga unta itu telah menjadi jinak terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sujud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kabilah ni tengok unta pun sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, kalau binatang ini pun sujud kepada kamu, maka kamilah orang yang lebih layak untuk sujud kepada kamu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kalaulah diharuskan, dibolehkan satu orang itu sujud kepada satu orang yang lain, kalaulah diharuskan, dibolehkan satu orang sujud kepada satu orang yang lain, nescaya aku akan memerintahkan isteri-isteri itu dia sujud kepada suaminya. Jikalaulah satu orang suami itu bernanah dan berdarah daripada hujung kepala sampai ke hujung kaki dia, dan kalaulah sekiranya si isteri tadi menjilat dia punya darah dan nanahnya, masih lagi belum dia dapat menunaikan hak-hak suaminya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya rahmat kepada seluruh manusia alam ini, termasuklah kepada jin, manusia dan juga kepada binatang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan rahmat bagi sekalian alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa manusia untuk menyelamatkan manusia daripada terjerumus ke dalam neraka, bawa mereka untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan sebagai Nabi rahmatan lil alamin, ngajak manusia daripada mereka menyembah berhala-berhala, daripada mereka menyembah selain daripada Allah, ngajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah yang akan menyelamatkan di kehidupan di atas dunia mereka dan juga di akhirat mereka.